InsyaAllah saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan keadaan umat terlalu genting. Terlalu genting. Kenapa terlalu genting? Kerana kita akan berdepan dengan fasa di mana umat akan ditekan maksima, akan dibunuh maksima. Hari ini pelarian paling banyak di seluruh dunia pun orang Islam. Kalau Syria sahaja yang lari 7 juta lebih pelarian. Itu tak termasuk yang mati. Begitu juga yang kita mendengar macam-macam cerita dari negara China, di Xinjiang. Perkara ini dinafikan oleh pihak negara China. Malahan ada konvoi, 2 konvoi dari United Nations pergi ke sana meneliti laporan-laporan kemanusiaan, video-video yang viral, nak tengok betul ke tak betul umat Islam yang berada di sana ditindas dan sebagainya. Menteri kita pun ada pergi, NGO Malaysia juga dijemput. Malahan ada juga di kalangan NGO Islam yang lain dipanggil. Dan lebih menarik lagi, ada 2 orang bangsa Cina dari mainland sana, negara sana, yang datang ke negara kita bertemu dengan wakil NGO dan kemudian bertemu dengan pihak kerajaan. Kedua-duanya mempunyai PhD holder dalam bahagian agama, Usuluddin ke sebagainya lah. Tetapi dia bukan Islam. Baik. Beberapa tahun yang lepas, malam hari raya Aidilfitri, 50 orang wanita-wanita berkumpul dalam satu bangunan kecil sikit daripada surau ni. Berkumpul nak menyediakan masakan. Yalah, kita malam hari raya masak rendang lah kalau kita kat sini, ketupat dan sebagainya. Nenek-nenek, ibu-ibu, anak-anak perempuan berkumpul. Masak-masak, ada yang baca Quran, ada yang solat. Senyap-senyap, diam-diam. Tiba-tiba datang tentera, datang polis kepung. Tak lama selepas itu, rempuh masuk, semua 50 orang dibunuh. Bangkit orang kampung, kurang lebih 3,000 orang. 3,000 orang. Duduk depan rumah, duduk tepi jalan, protes. Kenapa ibu kami dibunuh? Kenapa isteri kami dibunuh? Kenapa anak perempuan kami dibunuh? Apa salah mereka? Malam hari raya Aidilfitri, 3,000 orang satu kampung habis dibunuh semua. Satu pun berita tak keluar dalam surat khabar. Satu pun berita tak keluar dalam internet. Macam mana saya tahu, tuan-tuan? Allah izin, beberapa bulan selepas itu kami ada satu conference Palestin di Istanbul. Saya bertemu dengan kawan-kawan kita yang mewakili bangsa Uyghur yang ada di Xinjiang di China. Mereka menceritakan kalau di Gaza 22 hari kena serang, dibom, ditembak dan sebagainya. 30 hari diserang, ditembak, matinya mungkin syahidnya 1,000 lebih, 1,700, katalah 2,000 orang. Tapi di Xinjiang, di negara China ini, satu malam hari raya, dibunuh satu kampung lebih daripada 3,000 orang. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rupa-rupanya di sana dan pakai kopiah ni satu jenayah, sembahyang ni satu jenayah, baca Quran satu jenayah. Hari ini kurang lebih 3 juta orang duduk dalam sekolah politik, namanya sekolah politik, tapi sebenarnya penjara. Dari kalangan ulama mereka, orang alim mereka, dari kalangan pimpinan-pimpinan masyarakat, imam-imam mereka, dari kalangan para duat mereka, dari kalangan orang biasa, laki-laki dan perempuan ditahan, di brainwash. Maka apabila datangnya konvoi, 2 konvoi UN bersama dengan NGO lain memerhati melihat mereka, maka mereka kata tak ada apa-apa pun. Menteri agama kita pun pergi sana sembahyang sama-sama di masjid di Xinjiang. Sembahyang tak ada apa, imamnya janggutnya panjang semua, elok semua. Ambil gambar dan semua berita-berita yang
yang kita kata kejam itu semuanya dia kata kan palsu. Saya tunjuk gambar menteri kita dengan kawan-kawan yang ada ketika itu yang pergi ke sana. Tuan-tuan, kawan-kawan yang berada di Turki sekarang diselamatkan oleh kerajaan Turki menjadi rakyat Turki. Dan mereka mengatakan ini semua ejen-ejen. Yang jadi imam tu semua ejen belaka. Ejen-ejen. Hari ini tuan-tuan, rumah-rumah di sana kalau malam-malam hari tak boleh diselak, tak boleh dikunci. Nak selak tak boleh. Kerana kalau tentera nak masuk, malam-malam rumah tentera nak masuk, pintu berkunci, rumah tersebut dikatakan pemberontak. Hari ini, anak-anak dipisahkan daripada ibu dan bapa mereka. Sekolah rendah, sekolah menengah dibawa ke satu sekolah yang lain. 10 orang, 20 orang, anak-anak seorang ibu akan jaga. Mereka diajar untuk kepercayaan tidak bertuhan, atheist. Dan mereka mengajar kefahaman komunis secara paksa. Wanita-wanita sana dipaksa berkahwin dengan orang yang bukan Islam. Diperkosa. Ada yang sampai mengandung. Yang diceritakan oleh seorang wanita yang terlepas dari bangsa Yugur bercakap di United Nations. Dia mengatakan ketika dia ditahan, dia terlepas. Allah izin dia terlepas. Ketika mereka ditahan, ketika itu belum masuk lagi dalam penjara, baru peringkat tahanan kat rumah kawasan kampung. Dan mereka dirogol bergilir-gilir. Ketika dirogol, kalau wanita-wanita itu menunjukkan muka yang marah, muka yang takut, muka yang tak ada respon, lepas dirogol dibunuh. Bagi mereka yang menunjukkan respon, ada muka manis senyum, ada muka yang biasa, tak ada kelat, maka dibiarkan hidup. Sebahagian mereka dibawa ke dalam penjara. Penjara politik, sebahagian mereka diletakkan di rumah. Allah izin dia berjaya melarikan diri. Membuat keterangan di United Nations. Itu yang United Nations masuk tu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang kita boleh buat? Beberapa NGO jumpa dengan saya, sebut, marilah kita buat sama-sama untuk Yugur ini. Tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Recep Tayyip Erdogan pun satu ketika mahu menceritakan, menggambarkan jangan ganggu bangsa ini bangsa Turki. Dulu di zaman Osmaniyah dulu duduk di bawah kerajaan Islam. Maka tiba-tiba pemimpin Korea Utara, siapa namanya, Pak Jombong apa tu, susah nak sebut nama dia tu, buat satu sidang media, memberi amaran kepada Turki, memberi amaran kepada Erdogan. Dia kata apa? Wahai Erdogan, kami ada peluru berpandu nuklear dan peluru berpandu biasa yang boleh sampai ke bandar Istanbul, sampai ke Ankara pejabat kamu. Kami akan hantar peluru-peluru itu jika kamu menyebut mengacau kawan rakan kami Cina. Tuan-tuan, negara Cina tak payah cakap, dia hantar anjing dia je cakap. Erdogan selepas tu senyap, tak boleh buat apa. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, begitu juga yang berlaku di Myanmar. Kita mendengar bangsa Rohingya diseksa teruk, dibakar. Mereka telah dianiaya. Bukan saja bangsa Rohingya, sebenarnya ada bangsa lain juga yang dianiaya. Tapi yang terbesar bangsa Rohingya, orang Islam kita. Sampai peringkat hari ini tuan-tuan, kalau ada orang Rohingya kat sini, mereka tak ada dah bahasa tulisan, dah tak ada, tinggal bahasa cakap je. Bahasa pasar, hilang. Saya melihat dalam satu video yang diupload di YouTube, dah lama dah. Satu kumpulan budak-budak muda, diikat tangannya, diikat kakinya, dibuatkan macam seperti bulatan. Diambilnya kayu buluti, dipukul sampai patah tangan. Sampai tangan patah. Kemudian tak cukup dengan itu, kaki juga dipukul sampai patah. Kemudian tak cukup, dibaringkan, dicocok sebelah mata dia cocok. Dan nak melihat supaya mata satu lagi tengok siapa yang cocok. Habis itu dia cocok dada sampai mati. Tuan-tuan, menjerit-jerit. Satu video yang lain yang diupload juga oleh tentera mereka, tak ada sikit rasa takut pun. Satu keluarga ditangkap, bapaknya diikat, maknya diikat, maknya menggendong bayi dengan kain, ikat kain, bayi ada kat situ.
Bapaknya dipukul, ditembak mati. Maknya dipukul, ditembak mati. Anak baby itu diambil, dicampak dalam api yang sedang mulai dibakar hidup-hidup. Ini yang berlaku sebahagiannya di Myanmar, di Rohingya, bangsa Rohingya yang kena. Tuan-tuan, begitu juga yang berlaku di Syria. Yang berlaku di Syria ni hebat, tuan-tuan. Bukan hanya sekadar mereka diseksa, dibunuh, mereka juga dipaksa mengucap kalimah kufur. La ilaha illa Asad, tidak ada Tuhan melainkan Asad. Kerana kefahaman Syiah Nusariyah, mereka meyakini bahawa kan kepimpinan itu, rohnya itu dari Allah. Maka dia kata apa? Kena sembah Asad. Dipaksa. Satu video digambarkan seorang laki-laki setelah dipukul, dipatahkan tulang rusuknya, dibakar rambutnya dibakar, janggutnya dibakar. Kemudian dipaksa mengucap kalimah kufur tadi, tak mau, ditanam hidup-hidup. Ditanam hidup-hidup. Satu keluarga yang lain, setelah bapaknya dibunuh, maknya dibunuh, adik-beradik, kakak, abang dibunuh, tinggal dia. Umur lebih kurang dalam mungkin 5 tahun, 4 tahun agaknya budak-budak. Dia suruh lari. Budak tu takut, menangis, lari. Mula-mula saya ingat dia nak lepaskan budak tu. Rupa-rupanya dia lepaskan anjingnya yang telah dibiarkan lapar mungkin wallahu alam beberapa hari. Kejar budak, makan dia hidup-hidup depan kamera, tuan. Depan kamera. Begitu juga yang berlaku di Yaman. Hari ini Yaman lebih daripada 80,000. Lebih daripada 80,000 anak-anak remaja mati sama ada kena bom ataupun sebab tak cukup makanan ataupun sebab tak cukup ubat-ubatan dan minum air. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang kita boleh buat? Tengok, kita boleh menangis. Sebahagian kita mungkin bolehlah hantar barang-barang bantuan. Tuan-tuan rahmati Allah, peristiwa yang berlaku di Palestin lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Saya akan cerita sikit tentang Palestin ni sekejap lagi. Nak gambarkan kepada kita apa yang kita boleh buat.